بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah duha kita pagi ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Kisah Sahih Para Nabi jilid 1 karangan Ibnu Katsir. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon Izan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Dan kita hadiahkan juga Fatihah kita ini kepada seluruh umat muslimin di Palestin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu, diberikan kesempatan usia, kesihatan dan juga keimanan sehingga kita dapat bertemu di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan untuk pagi ini ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung lagi iaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Adam ni dia sedikit panjang sebab dia bercerita tentang hakikat kehidupan kita. Lebih kurang kalau dalam kitab ada lebih kurang dalam 20 lagi muka surat. Banyaklah perbincangan-perbincangan berkaitan tentang Adam alaihissalam. Okey. Baik, perbincangan kita untuk hari ini adalah masih lagi berkaitan tentang Nabi Adam alaihissalam sebagai bapa dan juga datuk kita. Dan kita akan tengok iaitu tentang hadis-hadis penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Okey, Nabi Adam alaihissalam. Sebelum ni kita dah bincang berkaitan tentang Adam makan buah larangan. Kemudian kita juga bincang berkaitan tentang Adam dikeluarkan daripada syurga. Selalu kita dengar dan lihat secara literal teks kepada wahyu tu. Tetapi berdasarkan kepada kitab yang kita baca ni, dalam kitab Sahih Qasasul Anbiya, dia membawakan faedah-faedah yang lain. Memahami hakikat manusia ni dari sudut yang berbeza. Dan kita dah bincang juga berkaitan tentang hujjah ataupun dialog di antara Nabi Adam dan juga Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Kenapa kata Nabi Musa, kenapa kamu wahai Adam melakukan sekian menyebabkan kami semua pun dikeluarkan? Nabi Adam pun jawab,
Ini adalah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita ni begitu jugalah. Ada perkara yang kita tak boleh nak ubah sebab ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah keimanan dari sudut qada dan kadar daripada Allah Ta'ala. Okey, untuk hari ni kita akan tengok muka surat 60. Bonda N, kita tak baca lagi ke? Dah baca kan? Muka surat 57. Sudah ke belum? Belum Ustaz, 57 belum. Okey. Sebabnya bonda dia tulis kat situ next tu dekat muka surat dia daripada daripada Umar Ibn Khattab tu. Okey, baik. Kita cuma baca yang 56 saja. Okey, baik. Okey, sekarang kita tengok pada muka surat 57. Sebenarnya sebab muka surat 57 sampailah muka surat yang ke-59, yang ini dia duduk di dalam perbahasan, iaitu kita kata dialog di antara Nabi Musa dan juga Nabi Adam AS. Ini adalah perbualan dia lah. Okey, sebelum saya bincang, saya nak terangkan daripada awal balik supaya mungkin ibu-ibu yang baru ikuti ataupun ibu-ibu yang tidak ada kitab ni nanti takut terawang-awang kan, kat mana sekarang perbincangan ni. Okey, kita dah bincang berkaitan tentang Adam dan Hawa. Kita dah bincang berkaitan tentang kesalahan Adam memakan buah larangan. Kita dah bincang juga tentang Adam dah dikeluarkan daripada syurga, dan kita dah bincang juga tentang taubat Nabi Adam AS. Okay, ni dah selesai lah perbahasan yang popular tentang Nabi Adam ni, kita dah bincang sebenarnya. Sekarang ni perbincangan kita berkaitan tentang perbalahan ataupun perselisihan di antara Nabi Adam dan juga Nabi Musa. Kenapa dikaitkan? Sebab ia disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nabi cerita Nabi Musa pernah bertanya kepada Nabi Adam AS, kenapa Adam makan buah larangan menyebabkan kita kaum manusia ni dikeluarkan daripada syurga. Dan saya percaya persoalan ni bukan sekadar Nabi Musa je nak bertanya, bahkan dia mewakili seluruh manusia. Kalaulah kita ada kesempatan jumpa dengan Nabi Adam, kita berhenti tanya pada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kalau kamu tak makan buah larangan tu, nescaya semua kita berada dalam syurga lagi. Sebabkan kamulah kami telah keluar daripada syurga. Betul tak? Itu biasalah. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bercakap, mesti kita akan cakap begitu dengan Nabi Adam. Betul kan? Jadi Nabi membawakan satu riwayat tentang dialog antara Musa dan juga Adam alaihissalam. Okey, antara Musa dengan Adam alaihissalam. Cumanya para ulama berbincang, bilakah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Adam ni? Bila pertemuan tu? Di dunia ke? Tak mustahil lah bertemu kan? Di dalam syurga ke? Kita tak tahu. Adakah di alam roh ke? Tak tahu. Para ulama pun tak tahu. Cuma para ulama menyebutkan. Namun secara pastinya kita tetap beriman dengan hal ini sebab ia adalah sebahagian daripada perkara ghaib. Perkara ghaib ni kita yakini kalau dia datang daripada sumber yang sahih. Sama ada melalui wahyu Quran ataupun melalui hadis sahih riwayat daripada baginda Nabi SAW. Okey. Jadi hal-hal ghaib ni kalau sumber yang sahih kita wajib imani. Okey. Dan jadinya riwayat ini daripada Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dialog antara Adam dan juga Musa. Okey, kita bincang satu-satu. Kalau yang ibu-ibu ada kitab, tengok muka surat 56. Ini kita dah bincang tapi saya ulang lagi sekali iaitu Hajja Musa Adam alaihissalam. Nabi Musa pernah berhujah. Kalau dekat terjemah dia kata memprotes. Memprotes ni bukan berprotes. Dia tak protes. Dia berhujah. Bertanya kepada Nabi Adam untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian. Dan ini menunjukkan kepada kita satu dalil. Kalau kita ada kemusykilan, maka dibenarkan untuk kita berhujah. Kita bertanya. Dengan syarat dalam perdamaian lah. Bukan kita nak bergaduh, berselisih, nak bertelagah. Tidak. Tapi berhujah untuk dapatkan kepastian apa yang kita muskilkan. Seorang murid tanya kepada guru dia, saya tak faham tentang ni. Saya berselisih pendapat dengan guru. Boleh ke? Boleh. Ia tak menjadi perbezaan pun dan tak menjadi satu kesalahan pun. Kita boleh tengok di antara para imam kita, di antara mereka dengan guru mereka pun ada perselisihan. Bukan bergaduh, tetapi berselisih dari sudut pandangan. Mereka muskil dan mereka bertanya. Nabi Musa bertanya kepada Adam AS apa yang dia muskilkan. Okey.
Apa dia kata? Kata Nabi Musa, antallazi akhrajtal nas minal jannah bidzambika wa ashqaitahum. Dia kata, wahai Adam alaihissalam, engkaulah wahai Adam yang telah keluarkan manusia daripada syurga dan menjadikan asbab daripada dosa-dosa kamu ni menyebabkan kami ni rasa susah. Kalau terjemah kat sini dia kata kami rasa sengsara lah sebab kami hidup dekat dunia, hidupnya tak sempurna, hidupnya kena berusaha, hidupnya penuh dengan kelemahan dan kedukaan dekat dunia ni. Sebab kamulah wahai Adam, kalau kamu tak makan buah larangan, nescaya kami semua dalam syurga lagi. Macam itulah kata Nabi Musa. Qala Adam, kata Nabi Adam alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, antal ladzi istafaqallahu bi risalatihi wa bikalamih. Kata Nabi Adam alaihissalam, wahai Musa, engkau yang telah dipilih oleh Allah untuk mengembangkan risalah dia dan kalamnya. Atalumuni ala amrin katabahu Allahu alayya. Apakah engkau mencela diriku di atas satu perkara yang telah tertulis ke atasku? Qabla an yahlukani. Dan sebelum daripada aku diciptakan, Adam bertanya, apakah engkau cela aku disebabkan sesuatu yang telah Allah tetapkan, Allah telah tulis sejak azali lagi sebelum aku diciptakan. Au qaddarahu alayya qabla an yukhlukani, ataupun ataupun Allah telah menetapkan sebelum dia menciptakan aku. Maksudnya Adam alaihissalam tanya kepada Musa, adakah kamu tak puas hati ni bukan atas aku? Adakah kamu tak puas hati dengan ketetapan Allah? Apa yang Allah telah ciptakan sejak azali lagi? Apakah itu yang kamu tak puas hati ni? Lalu Nabi SAW pun kata, fahajja Adam wa Musa. Begitulah hujah Adam mengatasi hujah Nabi Musa alaihi salam. Okey. Dan ini menjawab persoalan seluruh umat manusia. Kalau ada antara kita yang argue kenapa Adam alaihi salam makan buah larangan menyebabkan kita keluar daripada syurga ramai-ramai ni. Kalau Adam je lah, kenapa kita semua ni? Jadi Nabi Musa telah mewakili kita dan Nabi Adam telah jawab. Dia bukanlah kesalahan Adam, tetapi ia adalah satu ketetapan daripada Allah. Kita imani, kita yakini apa yang telah Allah takdirkan. Khalas. Selesai. Tak payah bincang dah. Itulah. Okey. Yang inilah kata Bonda Maharani tanya, bila Nabi Musa jumpa Adam ni? Yang inilah para ulama berselisih. Di dunia ke? Wallahu a'lam. Tak disebut secara tepat. Setelah meninggal dunia ke? Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam syurga ke? Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak tahu. Saya semak dalam karangan para ulama di dalam kitab hadis pun menyebutkan ada beberapa pandangan. Sama ada secara hidup ke, ataupun setelah menjadi roh ke, ataupun di dalam syurga, wallahu a'lam. Tetapi para ulama hadis sepakat setuju untuk mengatakan ia ada hadis yang sahih bercerita tentang perkara ghaib, maka wajib kita imani perkara ni. Okey, wajib untuk kita imani. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Imamu Muslim. Okey, bila pertemuan tu, wallahu a'lam, saya tak tahu. Saya tak mampu jawab. Saya tak tahu. Okey, baik. Itulah perbincangan dia, supaya kita percaya dan yakini tentang ketetapan daripada Allah. Kita lahir sebagai orang kelainan upaya. Bolehkah kita tanya, kenapa saya lahir bagi orang kelainan upaya? Kenapa saya lahir sebagai orang miskin ya? Kenapa saya lahir jadi bangsa Melayu ya? Kenapa saya lahir daripada bangsa Jawa ke jadi bangsa tu bangsa ni? Tak payah tanyalah. Itu adalah ketetapan Allah. Tapi satu perkara yang kita kena ingat, apa yang Allah telah tetapkan yang kita tak boleh decide, kita tak boleh pilih, maka ia akan terlepas daripada hisab Allah. Allah Ta'ala tak akan tanya, dan itu cukup memberikan kelegaan kepada kita. Kita lahir sebagai bangsa Melayu, Allah tak akan tanya kenapa kamu Melayu, tak ada. Sebab cukuplah amal-amal yang kita lakukan tu dihisap oleh Allah, menambahkan ketakutan kita. Jadi benda-benda yang bila dikatakan tak akan dihisap sebab perkara ni Allah yang tetapkan, kita tak buat pilihan, sepatutnya kita rasa lega dah. Alhamdulillah, kita dah terlepas beberapa persoalan-persoalan yang kita tak payah jawab. Benda tu cukup melegakan, sepatutnya lah. Sepatutnya. Dan tak perlulah kita berfikir kenapa ya Adam ni, kenapa ya, bilakah betul, tak perlu dah. Okay?
Itu antaralah yang perlu kita ambil faedah daripada hadis ini. Okey. Sekarang kita tengok hadis daripada Umar Khattab daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, hadis sahih riwayat daripada Abu Daud. Okey. Dalam hadis ni kata apa? Qala Musa alaihissalam. Nabi Musa ni dia telah bersabda, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, arina Adam, perlihatkan kepada kami Adam, alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah, yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri daripada syurga. Nabi Musa ni pernah minta pada Allah, sebab kelebihan Nabi Musa, wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni dia boleh bercakap secara langsung dengan Allah Ta'ala. Okay? Jadi Nabi Musa ni pernah minta pada Allah Ta'ala supaya dia nak tengok Adam AS yang mengeluarkan dia daripada syurga. Dia mengeluarkan manusia daripada syurga. Fa'arahu Adam AS. Maka Allah memperlihatkan Adam kepadanya. Ni situasi inilah yang kita sebut tadi, tak tahu di mana, di dunia ke, di alam roh ke, ataupun di syurga, tak diketahui. Tapi kita boleh bayangkanlah istimewanya Nabi Musa ni sebab dia boleh bercakap langsung dengan Allah kan. Maka soalan tu adalah secara langsung kepada Allah Ta'ala. Dia cakap direct terus dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis-hadis yang sahih pun kita pernah baca sebelum ni, dalam kitab hadis kursi. Nabi Musa pernah tanya pada Allah, siapa penghuni syurga yang paling miskin, paling akhir masuk syurga? Pun Allah jawab secara langsung dan hadis dia adalah sahih. Banyak benda lah. Kita rasa macam zaman kita pelik. Boleh ke macam ni? Ni perkara yang disebut dalam hadis yang sahih, wajib kita imani. Okay? Kalau hadis ni tak sahih, kita boleh petikaikan lah. Tapi sebab hadis ni sahih, imani. Dan kita tak rasa pelik dan hairan sebab Nabi Musa boleh bercakap langsung dengan Allah. Saya rasa menjawabkan soalan ni kan? Saya terpaksa sebut ulang-ulang ni sebab saya takut nanti ada yang tak faham. Saya takut tu je. Okey, pertemuan ni disaksikan oleh Nabi yang lain ke? Atau Nabi? Okey, sebenarnya tidak. Tak diperkatakan, tak diperlihatkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Cumanya, macam mana baginda Nabi SAW tahu? Ini berdasarkan kepada wahyu lah. Sebab hal-hal berkaitan dengan ghaibiat, perkara ghaib yang tak diketahui ini, Allah berikan kepada Nabi melalui wahyu. Okay? Allah beri kepada Nabi melalui wahyu. Bukan nak kata Nabi nampak, tidak. Okay. Baik, jadinya bila Nabi Musa request nak jumpa dengan Adam dan Allah Ta'ala perkenankan, maka Nabi Musa pun kata, tengok faqala, Nabi Musa pun berkata, anta Adam. Engkau ke Adam? Faqala Adam. Faqala lahu Adam. Dan Adam pun menjawab, na'am, ya akulah Adam. Faqala, maka Nabi Musa pun bertanya lagi, antalladzi nafakhallahu fika min ruhi. Dia kata, engkau ke yang Allah Ta'ala tiupkan ruh kepada engkau? Wa asjada laka malaikah, dan engkau ke yang malaikat sujud kepada engkau? Wa 'allamakal asma'a kullaha, dan engkau ke yang diajarkan nama-nama seluruhnya? Qala, kata Adam, na'am. Maksudnya apa tuan-tuan tengok Kalau kita kata Nabi Musa protes Nabi Adam, salahlah. Sebab hadis ni, yang kedua ni, hadis riwayat Abu Daud menunjukkan kepada kita Nabi Musa sebelum dia bertanya sesuatu kepada Adam, dia nak berhujah tadi tu, dia telah muliakan Adam dengan ucapan-ucapan kehormat. Wahai Adam, dia sebut kemuliaan Adam. Adam ni lah yang Allah tiupkan roh secara langsung. Manusia lain tidak kan? Semuanya kita ni diciptakan Allah Ta'ala ni melalui proses kejadian manusia. Tapi Adam dia tidak, dia tak melalui proses seperti kanak-kanak. Tiba-tiba jadi baby, kemudian jadi kanak-kanak, jadi remaja, tidak. Dia terus diciptakan. Nanti kita akan jumpa hadis ni pada kejadian Adam nanti. Okey, Adam diciptakan terus. Jadi Adam seperti Adam. Okey, tidak ada proses kanak-kanak ataupun budak-budak. Nabi Musa sebut kemuliaan Adam. Itu adalah kemuliaan pada Adam. Kemudian disebut tentang malaikat yang sujud kepada Adam. Kemudian Nabi Musa sebut tentang Adam ni belajar secara langsung daripada Allah Ta'ala. Allah yang mengajarkan Adam tentang nama-nama seluruh makhluk ni. Itu kemuliaan. Jadinya kita tak kata Musa, kita kata Musa ni kurang ajar, tidaklah. Musa ni protes, tidak. Tetapi permulaan ni dia muliakan Adam. Dia hanya bertanya apa yang dia muskil.
Okey, itu tanda kemuliaan lah. Kemudian bila Adam kata qala na'am, betul lah, betul. Qala, maka dia pun berkata lagi, fama hamalaka ala an ukhrajtana wa nafsaka minal jannah. Lalu Nabi Musa pun tanya lagi. Dia kata, wahai Adam, okey. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, apakah yang membuatkan engkau ni keluar daripada syurga Allah? Apa benda yang membuatkan engkau ni keluar daripada syurga Allah? Faqala lahu, bila dah ada soalan macam tu, kenapa engkau ni memilih ataupun kenapa engkau ni dikeluarkan daripada syurga? Maka Adam pun menjawab. Apa Adam jawab, tuan-tuan? Tengok Adam alaihissalam tanya dulu, man anta? Siapa engkau? Lalu qala, kata Musa, ana Musa, akulah Musa. Qala, lalu Adam berkata lagi, anta Musa nabiyyu Bani Israel? Adakah engkau ni Musa nabi kepada Bani Israel? Antal ladzi kallamakallahu min wara'il hijab? Adakah engkau nabi yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Adakah engkau ni nabi yang bercakap dengan Allah secara langsung? Kemudian falam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqih, sehingga Allah Taala tidak meletakkan ada perantaraan di antara engkau dengan Allah Taala. Adakah engkau tu nabinya? Maksudnya mulialah Nabi Musa ni, kelebihan dia boleh cakap langsung dengan Allah. Qala, kata Nabi Musa, na'am, akulah. Tengok Musa muliakan Adam, Adam pun muliakan Musa. Masing-masing menyebut-nyebut kemuliaan diri orang dia. Maksudnya Nabi Musa sebut kemuliaan Adam, Adam menyebut kemuliaan Nabi Musa. Qala, okay. Barulah Nabi Adam AS pun menjawab, talumuni, adakah kamu ni mencela aku, ala amrin, atas sesuatu, qad sabaqa minallahi azza wa jalla al-qada' bihil qabl, sesuatu yang Allah telah tetapkan lebih awal daripada sebelum penciptaan aku. Maksudnya soalan dijawab dengan soalan lah. Nabi Adam tak jawab, tapi Nabi Adam tanya dengan soalan. Kalau maksudnya, adakah kamu cela aku sebabkan takdir Tuhan? Adakah kamu cela takdir Tuhan ni? Jadi tidak ada jawapan. Ni menceritakan tentang jawapan Adam kepada seluruh persoalan kita. Mungkin yang akan confuse ataupun bertanya-tanya, kenapa Adam buat macam tu dan kenapa kita dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, khalas cerita ni. Okey, saya tak cerita panjang lah ni. Sebab kenapa saya tak cerita panjang? Sebab perkara ni nak bagi tahu sebenarnya boleh kita nak berhujah kalau kita muskil. Boleh kita nak berhujah, yang penting saling memuliakan. Boleh kita nak berhujah, tetapi imanilah dengan semua ketetapan takdir Allah. Itu je sebenarnya faedah daripada hadis ni. Okay? Kita nak tanya apa pun tak boleh, sebab itu dah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu yang ada kitab, tengok muka surat 58 dan tengok muka surat 59. Yang ini dia hurai balik apa yang saya baca tadi itulah. Dia hurai baliklah. Kemudian dia bagikan ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabariyah. Jabariyah, Qadariyah ni siapa ni? Ni salah satu daripada pecahan umat Islam. Jabariyah ni adalah kelompok orang yang bertauhid semua yang berlaku ni dengan takdir Allah. Sekalipun dia merompak dan mencuri, ini takdir Allah. Yang ini adalah pegangan yang ditolak di dalam akidah umat Islam. Umat Islam tak boleh beriman macam ni. Semua benda ditolak. Dia kata apa yang berlaku ni semua takdir Allah. Kalau macam tu semua banduan di penjara, semuanya tak boleh dipenjarakan. Sebab bukan dia nak melakukan kejahatan, tapi Allah telah tetapkan secara takdirnya. Ini tak boleh diterima. Bukan macam tu cara faham kita, bukan. Okey. Kalau tidak nanti semua orang akan tangkap, saya bukan nak jadi pencuri, Allah yang takdirkan. Tak boleh lah. Tak selesai masalah. Umar Khattab pernah kan, dia nak jatuh hukum kepada seorang pencuri, pencuri tu berhujah macam tu. Kau tak boleh salahkan aku, sebab Allah telah tetapkan sejak azali aku ni pencuri. Umar tak jawab, Umar tampar dia.
Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kenapa tampar aku? Sebab Allah pun telah tetapkan sejak azali lagi, aku menampar kau. Akhirnya tak selesai masalah. Semua takdir Allah. Semuanya takdir. Saya pernah sebutkan, kita pernah bincang dalam hadis kursi pun, hadis-hadis macam ni. Berkaitan tentang lelaki. Bila dia kahwin nombor 2, kahwin nombor 3, hujah ni lah dia selalu berhujah. Kenapa abang kahwin nombor 2, nombor 3 ni bang? Saya ni tak cukup cantik ke? Tak cukup baik ke untuk abang? Abang bukan nak kahwin, tapi Allah dah takdirkan macam ni. Oh senanglah, senang. Memang senanglah macam tu. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kalau semua benda yang Allah takdirkan, apa gunanya ada mahsyar yang Allah akan hisap amal-amal kita ni? Sebab benda semua Allah dah tetapkan. Tak boleh. Bukan macam tu. Okay? Allah menghisap amal kita, apa yang kita pilih, barulah datang keadilan. Kita memilih buat baik, Allah beri balasan. Kita pilih buat jahat, Allah beri azab. Kalau semua benda yang Allah putuskan, dan kita hanya mengikuti apa yang Allah buat, lalu kita dihukum, tak adil lah. Sebab itu yang disebutkan oleh para sahabat. Bila Nabi kata apa? Semua manusia ni Allah dah tetapkan ke syurga dan ke neraka. Sahabat tanya, kalau begitu buat apa saya beramal? Kalau saya dah tahu ahli syurga ahli neraka. Faham tak? Kalau kita semua dah tahu ditetapkan ahli syurga ahli neraka, so buat apa saya beramal? Kenapa saya nak beramal? Sebab saya dah tahu dah, saya beramal pun ke neraka kalau ditetapkan. Saya tak beramal pun akan ke syurga kalau saya dah ditetapkan. Soalnya bukan tu. Soalnya adalah dalam ilmu takdir ni, qada dan qadar ni ada dua perkara yang kita kena faham. Ada ilmu Allah dan ada ilmu manusia. Okey. Ilmu manusia, kita meyakini semua perkara ni Allah mengetahui. Semua perkara. Benda yang akan Allah dah tahu dah. Okey, ibu-ibu kena dengar sungguh ibu-ibu. Kalau tidak nanti akan salah faham. Contoh seseorang tu mati sebagai ahli neraka. Allah tahu tak? Allah tahu. Allah tahu. Adakah Allah decide dia sebagai ahli neraka? Tidak. Dia mati sebagai ahli neraka, pilihan dia. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Kerana apa? Di situ ada beza ilmu Allah. Ada beza tentang ilmu Allah. Ilmu Allah, Allah tahu perkara yang yang dah lepas, sedang berlaku dan yang akan datang. Allah tahu belaka. Tapi apa yang kita buat, kita yang decide. Sebab itu kitalah yang menanggung seluruh apa yang telah kita lakukan. Itu maksudnya. Okay? Bukan maksud takdir Allah ni, semua benda yang kita buat, semuanya telah Allah takdirkan. Salah faham tu, salah faham. Kalau tidak, semua benda lah kita akan menghukum kesalahan itu adalah di atas ketetapan daripada Allah. Okay? Bukan macam tu sebab biasa kan kita sebut, kita ni pelakon, kita berada di pentas dunia, kita ni melakonkan balik apa yang telah Allah letakkan skrip. Salah tuan-tuan, itu akidah Jabariyah. Salah tuan-tuan, tak boleh, tak boleh. Kemudian datang pula kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ni pula dia kata apa? Semua yang berlaku bukan ketetapan Allah. Habis dia buang semua ketetapan Allah. Pun tak boleh juga. Semua yang berlaku, semuanya bukan ketetapan Allah. Tak boleh juga tuan-tuan. Semua yang berlaku adalah pilihan manusia. Tak boleh, tak boleh. Salah tuan-tuan, salah. Jadi akidah yang betul macam mana? Ahlussunnah wal Jamaah berpegang. Ada benda yang Allah tetapkan dan ada benda yang kita buat pilihan. Apa yang Allah tetapkan tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang Allah tetapkan, itu semua perkara yang tidak dihisap. Contohnya apa? Lahir sebagai bangsa apa? Bangsa Melayu, bangsa orang putih, bangsa sekian-sekian. Apa yang Allah tetapkan, Allah tak hisap. Kita lahir anak kepada siapa pun, kita takkan hisap. Allah takkan persoalkan kenapa bapa kamu si fulan, ibu kamu si fulan. Allah tak hisap. Sebab Allah tetapkan. Kita dapat anak pun, bukan pilihan kita. Allah telah tetapkan sekian anak kita. Pun perkara itu tidak akan dihisap. Boleh ke kita malam mula-mula kahwin dah rancang, saya nak anak lelaki berapa orang, anak perempuan berapa orang? Tak boleh. Allah beri rezeki kan kepada kita mengikut kehendak dia. Benda tu Allah tak hisap. Tapi dari sudut amal kita, kita decide. Kita yang memilih dan kita akan dibalas sesuai dengan amal-amal yang kita lakukan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, itu sebenarnya persoalan faedah daripada hadis yang kita bincangkan. Okey, saya tak nak lanjutkanlah, nanti panjang-panjang nanti. Sebelum tu kita nak masuk perkara baru.
Ada soalan ke daripada ibu-ibu? Kak Azrina tanya, baik buruk semua tak ada Allah, jenuh. Okey, tak boleh simply dan dipelajari. Salah Allah punya salah. Okey, betul lah. Okey. Pasal apa fahaman Jabariyah tu memang kena, yang tu kena ilmu, kena dengar ilmu tu sebab bahaya Ustaz kan. Betul, betul. Salah faham dalam Kalau macam tu semua serah aja kan. ya, betul. Kak Intan kata masa Isra Mi'raj, wallahu alam. Yang ini para ulama pun tak dapat sebab tak disebutkan di mana pertemuan tu. Tetapi kita meyakini Nabi Musa ada kelebihan bercakap dengan Allah secara langsung. Jadi adalah waktu-waktu mungkin yang dia request kepada Allah, special request, dan Allah tunaikan. Tapi di mana? Wallahu a'lam. Tak diketahuilah. Okey, baik. Kalau tak ada soalan kita lanjutkan. Muka surat 60. Bila dah belajar ni, macam bab pertemuan tu, tak tahulah, pada saya macam tak payah terlalu in detail kot kita nak fikir kan. Tak apa tak? Tak perlu pun. Tak perlu pun. Okay. Yang tu je sebaiknya insyaAllah. Cuma Ibnu Katsir ni dia bawa hadis tu, satu hadis tu sahih. Yang kedua, dia menjawab sebenarnya mungkin persoalan ramai umat manusia ni. Adam yang dikeluarkan daripada syurga, kenapa kita yang kena duduk kat dunia ni kan? Mungkin itu yang kita rasa. Ada orang mungkin yang terlalu teknikal, dia fikir benda-benda macam tu. Jadi inilah jawapannya. Bukan Adam yang memilih pun. Tapi nak bagi tahu Allah dah tetapkan sebelum daripada kejadian Adam lagi. Dan kita beriman kepada takdir yang telah Allah tetapkan. Okey? Itu saja yang kita nak highlight sebenarnya. Okey? Kalau nak tanya apa hikmah dia, Allah dah tetapkan yang Nabi Adam akan turun ke bumi, tapi kenapa nak lalui ini, kena masuk syurga, kena cakap jangan makan pokok ni, dan syaitan goda semua kan. Okey. Itulah saya rasa macam apa hikmah yang Allah nak tunjuk kat situ. Baik, semuanya ni Allah Ta'ala telah takdirkan. Semuanya Allah telah takdirkan. Jadi persoalannya apa hikmah Allah nak ceritakan Adam diciptakan, lalu Hawa diciptakan, lalu dimasukkan dalam syurga, lalu diberikan ada larangan, jangan makan buah larangan ni. Semua faedah-faedah tu yang kita sebut sebelum ni, Allah Ta'ala takdirkan perkara tu sebab nak bagi tahu yang mana adanya kesilapan dan kesalahan daripada sudut manusiawi ni memang melakukan kesilapan. Dan Allah Ta'ala pula bersifat memberikan pengampunan. Dia ada pengajaran, faedah daripada peristiwa tu. Dan memberi asbab saja. Asbab. Okay? Sebab Allah Ta'ala boleh je ciptakan manusia terus di dunia. Bukankah sebelum Allah cerita tentang Adam, Adam diciptakan, lalu diperintahkan malaikat dan iblis sujud pada Adam tu, Allah dah sebut dah dialog di antara Adam dengan Allah dengan malaikat yang kita bincang awal pertemuan dulu. Yang bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ni nak ciptakan manusia sebagai khalifah di dunia. Allah highlight, itulah ayat pertama sebelum cerita Adam. Benda tu Allah dah sebut dah. Sebelum Adam tu diciptakan dan diletakkan dalam syurga, Allah dah kata dah, aku nak cipta manusia duduk di bumi, bukan di syurga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dah sebut dah. Tetapi Allah nak datangkan asbab je. Macam mana adanya kejadian manusia di bumi. Okay? Macam mana adanya manusia di bumi. Maka datanglah peristiwa Adam duduk di syurga lalu melakukan kesalahan. Dan perbincangan tentang kesalahan Adam makan buah larangan tu pun kita dah ulas panjang lebar lah. Banyak perkara yang kita dah sebut dah sebelum ni. Selain tentang sifat manusia buat salah, sifat Allah beri pengampunan. Sifat ahli syurga, ahli neraka. Allah watakkan ahli syurga dengan kisah Adam, watak ahli neraka melalui kisah iblis. Sebab penghuni syurga tak semestinya tak buat dosa. Dia buat dosa tetapi dia segera taubat. Itu yang Adam buat. Kemudian cerita tentang musuh manusia. Musuh manusia bukan wanita dan musuh wanita bukan lelaki. Tapi musuh lelaki dan wanita ni adalah iblis. Kan kita dah bincang panjang lebar sebelum ni kan. Itulah sebenarnya faedah dia. Cuma nak jadi asbab sahaja. Okey, itulah kerana apa Allah ceritakan tentang peristiwa-peristiwa tu sebelum diciptakan, sebelum diturunkan Adam di dunia. Itu sekadar sebab asbab saja. Okey. Baik, harap menjawablah Kak Fahana. Okey, harap menjawablah.
Okey, baik. Sekarang kita tengok muka surat 60 bab yang ke-16 iaitu hadis tentang penciptaan Nabi Adam. Okey, penciptaan Nabi Adam. Bagaimana penciptaan Adam ataupun inilah asal usul manusia ni, bagaimana penciptaan manusia. Okey, sama-sama. Macam mana penciptaan manusia ni? Melalui Adam alaihissalam. Melalui penciptaan Adam, kita akan belajar banyak perkara tentang macam mana kejadian kita, asal usul kejadian kita. Dan kita akan nampak kelemahan-kelemahan kita. Dalam masa sama kita akan juga melihat kemuliaan-kemuliaan kita. Itu pentinglah nak memberikan gambaran kepada kita semua. Okey, kita tengok hadis yang pertama daripada Abu Musa daripada Nabi SAW. Beliau bersabda, hadis ni adalah hadis ni adalah hadis yang sahih riwayat daripada Imam Ahmad. Okey, kata Nabi, innallah, sesungguhnya Allah khalaqa, menciptakan Adam. Ciptakan Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Iaitu Allah ciptakan Adam dari genggaman yang dia menggenggam daripada seluruh bumi. Daripada seluruh bumi ni diambil sekian-sekian tanah daripada bumi ni, lalu diciptakan Adam. Faja'a, maka kemudian didatangkan Banu Adam, zuriat-zuriat Nabi Adam, ala qadaril ardi, dan yang datang daripada permukaan bumi ni. Keturunan-keturunan Nabi Adam ni, manusia ni datang daripada permukaan bumi. Ja'a minhum, ada yang datang daripada al-abyad, daripada yang berkulit putih. Wal ahmar, ada yang datang daripada kulit merah. Wal aswad, ada yang datang daripada kulit hitam. Baina dhalik, dan ada juga yang di antara warna-warna tu. Kita sawo matang ni tak tahulah campuran apa. Saya pula hitam. Hitam tak manis ni tak tahulah cipta warna apa. Macam-macam lah manusia ni Allah ciptakan. Jadi kalau ada anak kita tanya, mak kenapa adik-adik saya semua cerah, saya seorang je gelap. Ibu-ibu ada ilmu nak cerita. Ni cerita bapak kita. Macam itulah cerita kan. Kita cerita pada anak kita. Kan ada ilmu tu. Daripada kita pun tak tahu, entahlah kau pakai je lah putih lah. Tak ada manfaat. Baik kita cerita macam ni. Manusia ni ciptakan dengan sekian-sekian warna daripada tanah-tanah di bumi. Okay. Ini daripada hadis yang sahih. Macam saya sendiri, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Saya sendirilah. Adik-beradik saya 5 orang. Semua orang kulit cerah. Semua orang kulit cerah. Saya seorang kulit gelap. Daripada kecil saya duk fikir, kenapalah saya kulit gelap. Kenapalah. Sebab adik-beradik saya kalau tak tahulah, kalau anak-anak 80-an macam saya, anak 80-an ni, dia ada satu tak tahu generasi tu dia selalu sebut istilah, ada ramai-ramai mesti ada seorang ni anak pungut lah, anak buang lah, kan, anak itulah, anak ni. Saya lah mangsanya. Abang-abang selalu cakap, kau tahu tak, kau ni sebenarnya anak pungut tau. Mak jumpa kau tengah jalan, sebab saya anak second last. Second last ni selalu jadi bahan lah. Bahan abang-abang duk mengata lah, ayat gurau. Saya lah yang selalu berendam air mata ni, selalu tu lah hujah-hujah ni. Kau tahu mak jumpa kau kat tepi pasar lah, tepi tu lah, sebab tu kau lain daripada kami. Itu hujah yang selalu saya dengar daripada kecil. Memang sakit hati pun ya, sedih pun ya, tapi tak ada apalah. Bila kita dah besar, kita tahu di sinilah menunjukkan satu kekuasaan daripada Allah. Kita boleh bayangkan kalau manusia ciptakan kereta, dia masuk kilang dengan bahan mentah yang sama, dia proses di kilang kereta yang sama, hasil dia punya final product dia mesti produk yang sama. Betul tak? Dia tak akan adanya reject. Dia tak akan ada kesilapan. Kalau silap mesti reject. Tapi semua benda yang sama. Masuk warna sama, keluar mesti warna sama. Masuk seperti itu, keluar mesti seperti itu. Itu penciptaan manusia. Tetapi tidak kepada Allah Ta'ala. Dia masuk raw material yang sama, proses di kilang yang sama, tapi output dia punya final product dia tak sama. Di situlah menunjukkan kepada kita adanya kewujudan Allah Ta'ala. Ibu bapa yang sama. Kita lahir daripada rahim ibu yang sama. Tapi kita tak sama. Kalau kita guna akal kita, kalau manusia punya kejadian, bapak saya sama, saya lahir daripada rahim ibu yang sama, mestilah kami sama adik-beradik. Kenapa tak sama? Abang muka macam ni, kakak muka macam ni, adik warna kulit macam ni.
Kalau kita gunakan akal kita, kita akan nampak di situ bezanya adanya kerja Tuhan dan ada bezanya dengan kerja manusia. Manusia punya pengurusan tak sama. Allah Ta'ala berbeza. Allah Ta'ala ni menunjukkan ada kewujudan dia. Dia campur tangan di antara proses tersebut. Ini Allah Ta'ala punya kuasa. Okay? Benda-benda ni lah ibu-ibu yang kena cerita pada anak cucu kita supaya mereka ada ilmu. Persoalan yang dibangkitkan tu ada jawapan dia. Okay, sekarang kita tengok. Warna kulit kita tak sama. Okay, sebab daripada kejadian tanah yang berbeza-beza. Wal khabithul wat tayyib. Ada yang daripada buruk dan ada yang daripada yang baik. Wal sahlu, ada yang mudah. Wal haznu, dan ada juga yang sedih. Wa baina dhalik, dan ada juga di antara yang kedua-duanya. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hadis yang sahih menunjukkan kepada kita kejadian kita ni diambil daripada tanah-tanah muka bumi ni yang pelbagai warna dia. Okey. Cumanya ada satu keratan ni saya tengok diterbitkan satu jabatan agama. Satu jabatan agama negeri ni dia dah terbitkan berkaitan tentang kejadian asal usul manusia. Okey, saya baca ni pun saya rasa sedih lah sebab jabatan agama yang keluarkan tetapi dia tak datangkan sumber. Saya tak tahu ibu-ibu pernah baca atau tidak. Saya cerita ni tak sahih, ni adalah palsu. Riwayat yang palsu. Apa dia? Iaitu dia bawa satu hujah. Dia bawa satu riwayat yang tak diketahui mana entah riwayat dia ambil ni. Dia kata apa? Allah perintahkan Jibril turun ke bumi. Lalu mengambil tanah untuk ciptakan Adam. Bumi pula tak benarkan tanah tu diambil untuk jadikan Adam. Kerana apa? Sebab takut Adam ni akan buat kemungkaran kepada Allah. Allah Ta'ala berkuasa ke bumi yang berkuasa sekarang ni? Kan Allah perintah, bumi boleh halang. Jangan Jibril, tak boleh. Nanti Adam buat kerosakan. Kita rasa hadis ni pertama dah rasa muskil lah. Okey, itu pertama. Okey, hadis ni jangan dengar hadis ni tak benar, tak betul. Tapi kalau ibu-ibu pernah dengar, ibu-ibu perbetulkan siapa yang menyampaikan. Okey. Kemudian lalu Jibril ni pun naik ke langit balik dan dia kata dia tak boleh buat apa-apa kerana bumi tak bagi. Kemudian dalam riwayat yang tak diketahui ni dia pun kata apa? Lepas tu Allah perintahkan Mikail pula turun ke bumi untuk dapatkan tanah daripada bumi untuk ciptakan Adam. Lalu Mikail pun dihalang oleh bumi daripada mengambilnya. Mikail pun tak dibenarkan. Jadi Mikail pun naik atas mengadu pada Allah, kata tak boleh, bumi tak bagi. Lalu Allah Ta'ala pun meminta Israel. Siapa Israel ni? Iaitu malaikat yang mencabut nyawa. Lalu diminta pada Israel pula. Lalu Israel pun turun untuk mengambil tanah untuk diciptakan Adam. Bila Israel turun ke bumi dan menyampaikan perintah Allah, barulah bumi izinkan. Barulah bumi ni izinkan. Lalu dia ambil tanah tu, lalu dibawa ke langit. Lalu Allah pun berfirman. Allah kata apa pada Israel? Wahai Israel, pertama engkau yang kutugaskan mengambil tanah dan kemudian nanti engkau ditugaskan untuk mengambil nyawa manusia. Dialah yang ambil tanah tu, maka dialah yang akan ambil nyawa manusia. Logik juga kan, macam ada satu hujah. Tapi riwayat ni tak benar, tak diketahui. Okey, maka Israel ni pula dia rasa bimbang. Macam mana malaikat pun ada rasa bimbang, macam ada perasaan. Dia kata malaikat Israel ni ada rasa bimbang. Takut-takut dia dibenci oleh manusia. Okey, sebab dia ni kerjanya akan ambil nyawa. Lalu Allah berfirman, tidak, kamu tidak akan dimusuhi. Kamu tidak akan dimusuhi oleh manusia. Aku yang akan mengaturnya. Dan aku akan jadikan kematian itu nanti bersebab. Sama ada terbunuh, terbakar, sakit ataupun sebagainya. Maksudnya ada alasan supaya manusia tak salahkan Israel. Israel lah yang ambil nyawa kami ni. Tak. Allah datangkan contoh ataupun sebab kenapa dia mati bukan sebab Israel. Tapi sebab dia aksiden. Waliyahzubillah. Sebab kebakaran, sebab terbunuh, sebab penyakit dan sebagainya. Okey, ini hujah yang kita tak tahu. Cerita memang sedap tapi tak tahu datang daripada mana sumber dia. Okey. Kemudian dalam keratan yang sama ni saya baca dia pun cerita manusia ni dia ambil daripada kepelbagaian tanah.
Ada yang ambil daripada tanah Baitul Maqdis, datang daripada Bukit Tursina. Ada yang dia ambil daripada tanah Iraq, tanah Al-Kautsar, tanah Baitullah, tanah Paris. Paris pun ada daripada Perancis tu. Dahsyat. Tanah Paris, tanah Khurasan, tanah Babylon, tanah India, tanah syurga, tanah Taif. Oh, saya dengar, ni bahaya. Kenapa saya cerita ni, Ibu? Okay. Kenapa saya cerita ni? Sebab dia ditulis, diterbitkan di bawah satu jabatan agama. Okey, ditulis dan diterbitkan di bawah satu jabatan agama. Dan saya tak tahulah ditarik balik kot, rasanya ditarik balik. Tetapi saya masih lagi jumpai lagi teks ni dalam internet, masih ada lagi lah. Dan ada logo jabatan agama tu. Itu kita bimbangkanlah, jadi takut-takut disampaikan perkara yang tidak benar. Berdosa lah ni, menyampaikan benda-benda yang tidak. Okey, betul. Ni Kak Intan jumpa ni. Kepala Nabi Adam dia ambil daripada tanah Baitul Maqdis. Itulah tu teks dia. Itu teks dia. Betul ke Ustaz kita akan meninggal di negara yang di tanah? Wallahu a'lam. Untuk Bonda Julia saya pun tak mampu nak jawab. Saya tak tahu. Okey, dan saya pun pernah dengar macam tu. Okey, saya tak tahu sama ada ya atau betul, saya tak tahu. Saya tak dapat pastikan. Kena semak baliklah untuk tahu benda tu betul atau tidak. Kita diambil tanah kita daripada sekian negeri ke, sekian negara ke, sekian daerah. Nanti nak tahu kita ni datang daripada mana, tengok nanti kita wafat dekat mana kan. Wallahu a'lam. Saya tak pasti. Okey, saya tak pasti yang tu. Okey. Ni Kak Intan ni dapat teks ni, dia dah tahu dah ni. Okey, saya cerita sikit lah. Sebelum Kak Intan seorang-seorang ketawa, baik kita tengok sama-sama lah. Dia kata, Abdullah bin Abbas pernah sebut, kepala Adam, dia ambil daripada Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab di Baitul Maqdis tu adanya akal. Telinga manusia dia ambil daripada Bukit Tursina. Sebab di bumi Tursina itulah tempat alat mendengar. Dahinya diambil di tanah Iraq. Di situ tempat sujud. Mukanya dia ambil daripada tanah Adin. Kerana tempat berhias. Matanya dia ambil daripada telaga Al-Kautsar. Gigi daripada telaga Al-Kautsar. Tangan kanan daripada tanah Kaabah. Tangan kiri daripada tanah Paris. Patutlah tanah Paris pun ada. Sebab tangan kiri, dia kata untuk beristinja. Tak nak baca lah, saya rasa baca pun sakit hati. Okey, ini antara lah. Ini tak benar ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau jumpa ni, tak benar. Okey, baik. Cuma hadis menunjukkan situ je. Yang mana dia ambilnya manusia ni daripada kepelbagaian tanah yang pelbagai warna ni untuk dijadikan manusia. Okey. Tetapi ni nak cerita proses kejadian Adam. Adam itulah secara hakikatnya dia ambil daripada tanah. Tapi kita ni dah mula diciptakan melalui daripada air mani. Okey. Baik, daripada Anas, kita kembali balik pada muka surat 60 tu, kita tengok balik. Daripada Anas, Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi, lamma khalaqallahu Adam. Allah telah menciptakan Adam. Tarakahu ma sya'an yada'ah. Lalu Allah tinggalkan. Kenapa Allah tinggalkan lepas Allah ciptakan Adam? Disebut dalam hadis yang lain sebab kita ni diciptakan daripada tanah liat kan. Jadi dibiarkan supaya dikeringkan. Okey, saya nak sebutkan. Mungkin ada ibu-ibu yang tak terfikir ataupun terfikir. Kenapa Allah Ta'ala cerita benda macam ni melalui hadis Nabi? Kan Allah Ta'ala ni boleh kata kun fayakun, terus jadi. Dia sama seperti mana kita bertanya, kenapa khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam? Kenapa Allah jadikan bumi dan langit ni 6 hari? Bukankah Allah boleh kata kun fayakun? Kenapa disebut 6 hari? Kenapa ibu-ibu? Apa sebab diciptakan alam ni 6 hari? Bukankah Allah boleh cipta serta-merta? Siapa boleh jawab? Pernah dengar lah Ustaz, ada kaitan dengan langit ke? Lapisan rencana tak? Alamak, tak ingat. Tapi pernah dengar tentang ni. Kenapa kan? Azrina kan? Kenapa Allah ciptakan, Allah sebut 6 hari? Kenapa Allah tak kata kun fayakun terus jadi? Kenapa diceritakan Adam ni diciptakan daripada tanah liat lalu dibiarkan supaya dia kering? Nanti ibu-ibu akan jumpa hadis tu. Okey, lalu dia kering seperti mana tembikar, kal fakhar kata Allah. Dia kering. Tanah liat kan kita boleh bentukkan
labu sayung kita tu dibentuk-bentuk lalu dibiarkan, dijemur, dia kering, dia mengeras. Okey, kenapa Nabi cerita macam ni? Bukankah Allah boleh kata kun fayakun, terus jadi? Okey. Para ulama, contoh dari hal langit tadi tu, diciptakan langit dan bumi ni 6 hari ni. Kenapa Allah sebut 6 hari ni? Tidak ada jawapan daripada para ulama. Kenapa 6 hari, kenapa tidak 5 hari? Itu adalah kehendak dia. Kita tak boleh argue pun, itu kehendak Allah Ta'ala. Dia nak cipta berapa hari, terpulanglah kepada Allah Ta'ala, dia yang berkehendak. Tapi para ulama keluarkan hikmah. Kenapa disebut proses yang berhari-hari tu? Ada beberapa hikmah. Tak dikatakan inilah yang paling tepat, tapi hikmah dia. Pertama, untuk menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah. Sebab para malaikat yang menyaksikan tu, proses kejadian tu sikit demi sedikit. Contoh Allah ciptakan langit dan bumi ni ada 6 hari. Maksudnya ada fasa dengan fasa dia. Satu fasa ke satu fasa, satu fasa ke satu fasa. Bila para malaikat melihat, dia melihat dengan kegaguman, iaitu Allah menciptakan satu persatu. Macam kita lah. Ada anak daripada bayi, kemudian anak tu besar jadi kanak-kanak, besar jadi remaja, besar jadi orang dewasa, berkahwin, ada anak balik. Kalau kita saksikan sungguh-sungguh, ya Allah, hebatnya Allah. Macam mana Allah boleh ciptakan? Ada proses kejadian tu. Okay? Itu memperlihatkan kebesaran Allah. Betul. Step by step tu membuktikan kebesaran Allah. Okay? Itu adalah hikmah dia. Yang kedua, untuk tunjukkan penciptaan Adam, yang kisah ni, yang dibuat, dikeringkan sebenarnya. Dan penciptaan bumi ni dalam tempoh 6 hari tu untuk menunjukkan kita diciptakan bukan secara kebetulan. Kalau ada orang kata sebenarnya Allah nak cipta benda lain, tercipta kita, contohlah kebetulan. Allah takkan silap lah. Tapi kalau ada orang berhujah macam tu, maka menunjukkan adanya proses fasa dengan fasa ni, step by step ni, untuk menunjukkan memang Allah Ta'ala nak ciptakan manusia tu, nak ciptakan alam tu, bukan dengan kebetulan. Macam kita memasak lah, asal nak buat asam pedas. Buat, telajak pula, jadi kari pula, contohlah. Nak masak nasi, terlebih air, dah pula jadi bubur. Itu kebetulan. Tapi dengan adanya proses, satu proses ke satu proses, itu menunjukkan dia bukan kebetulan. Tetapi diciptakan dengan bertujuan. Okey, itu menunjukkan kepada kita seperti itulah. Okey. Yang berikutnya, bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni, ada tahap dengan tahap dia, menciptakan alam ni ada tahap-tahapnya selama 6 hari tu adalah untuk menunjukkan iaitu penciptaan ini adalah kesempurnaan. Allah cipta dengan sempurnalah, dikomplitkan satu tahap ke satu tahap, satu tahap ke satu tahap tu dengan kesempurnaan. Penelitian yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sebaiknya. Okey, itu hikmah yang ulama keluarkan. Saya tak kata itu betul. Tetapi kalau ada orang tanyalah, kenapa Adam ni diciptakan lalu dibiarkan? Macam hadis ni lah. Allah meninggalkan. Okey, tarakahu, dia ditinggalkan. Masya ayyada'ah. Dia ditinggalkan seperti apa yang dikehendaki. Kenapa Adam dicipta lalu ditinggalkan? Sebab proses nak keringkan dia tu. Kenapa nak kena kering? Bukankah Adam diciptakan terus? Itu jawapan dia lah. Okey. Kemudian faja'ala iblis. Lalu iblis ni yatifu bihi, dia tawaf, mengelilingi Adam AS. Bila Adam diciptakan tu dah siap, dia pun keliling tengok Adam ni. Falamma ra'ahu ajwaf. Lalu dia mendapati, dia melihat pada Adam itu adanya ajwaf. Ajwaf ni artinya rongga. Adanya perut ataupun isi dalaman. Komplit lah, ada pankreas lah, ada paru-paru lah, ada pundi kencing, buah pinggang, ada urat saraf, ada daging, semuanya lah ada. Arafa, maka iblis tahu annahu khuliqa la yatamalak, yang mana Adam itu diciptakan dalam keadaan dia tak menguasai ataupun tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Okey, ini menunjukkan kepada kita kelemahan manusia lah. Manusia ada syahwat dia, ada hawa nafsu dia. Sebab itu manusia berbalah. Sebab kita ada keinginan kita. Keinginan kita begini, keinginan orang lain begini. Sebab itu kita ada sedikit perbalahan, perbezaan di antara kita. Suami dan isteri pun ada perbalahan, ada perbezaan kehendak.
Manusia pun begitu juga. Itu kelemahan kita. Jadi disebutkan dalam hadis ni riwayat daripada Al-Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad pun sebutkan tentang hadis ni. Menunjukkan tentang kelemahan manusia, ada syahwat dia. Dan manusia tunduk pada syahwat dia. Walaupun manusia ada syahwat, tapi manusia ada akal. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, surah Al-Baqarah, bila malaikat tanya, kenapa nak cipta manusia ni? Kan manusia ni akan berbunuhan dan sebagainya. Lalu Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Para ulama tafsir menafsirkan Allah tahu apa tuan-tuan yang malaikat tak tahu? Sebab daripada kalangan manusia ada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ada orang-orang saleh yang Allah sayangi. Sebab apa? Walaupun mereka ada nafsu, tapi mereka ada akal yang lebih hebat ibadahnya daripada makhluk yang lain. Okey? Baik, itu kenapa Allah Ta'ala beralasan, menjadikan alasan penciptaan Adam seperti itu. Okey. Kita sekadar nak keluarkan hikmah faedah je daripada hadis ni. Kita tak bincanglah kenapa penciptaan sekian-sekian ni, tapi kita keluarkan hikmah. Okey, kita tahu tadi warna kulit, kemudian kita tahu manusia ada kelemahan. Kita semua ada kelemahan. Oh, saya ni insya-Allah lah, kalau nak kata iman tu tak kuat, tapi kuat lah ni, kuat kita kata. Kita kata macam itulah. Tapi kalau bawa ibu-ibu pergi kedai emas, tengok emas pun cair kita kan. Contohlah. Contoh. Apa-apa sajalah. Lelaki pun macam itu juga. Saya pun macam itu juga. Bawalah kepada apa yang kita suka kan. Percayalah semua orang akan takkan dapat mampu melawan perasaan, kehendak dia. Jadi di situ adanya akal untuk buat pertimbangan. Kalau baik, silakanlah. Tapi kalau tak baik, tinggalkanlah. Adanya hukum di situ. Oh, okey. Kak Farhana kata dia nak emas kat syurga. Masya Allah, hebat Kak Farhana. Saya teringat bila Kak Farhana sebut macam ni, dia macam ucapan daripada Abu Zar. Tak silap saya Abu Zar. Abu Zar ni dia orang miskin, sahabat Nabi miskin. Abu Zar ni, dia selimut pun tak ada. Sedangkan kat Madinah kan sejuk kan, mesti sejuk kan. Dia selimut pun tak ada. Lalu bila ditanya, wahai Abu Zar, ambillah selimut ni. Dia kata, saya tak nak. Saya nak selimut di syurga Allah. Oi, lain macam kan. Dia tak nak semua yang kat bumi ni. Dia nak yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tu hebatlah para sahabat. Okey. Baik. Salah seorang kita jumpa Kak Farhana. Kurang je Kak Farhana. Okey. Baik. Kemudian kita tengok ada masa lagi tak? Okey, kita ada 5 minit. Saya ambil masa tadi kan 10 minit kan. Okey, sikitlah sekali. Daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, hadis daripada riwayat Ibn Hibban, hadis sahih. Kata Nabi, lamma nufikha fi Adam, Allah telah meniupkan ruh ke dalam diri Adam. Faballagha ruhu ra'sah. Lalu ruh itu melalui sampai kepada kepala Adam. Sampai di kepala Adam. Ruh itulah. Atasa. Lalu Adam terbersin. Acum dia bersin lah. Faqala, lalu Adam pun menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adam pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian Adam. Okey. Baik, dekat sini, kenapa hadis ini disebutkan Adam bersin? Last sekali, ibu-ibu kena try. Kenapa Adam bersin? Kenapa Adam bersin? Direkodkan Adam bersin. Tunjuk je bernyawa. Untuk apa? Untuk apa? Nak buktikan yang roh dia dah masuk. Okey, nak buktikan rohnya nak masuk. Okey, terima kasih Kak Farhana. Okey, lagi? Siapa yang boleh bantu saya? Tak ada? Ada yang tengah lunch, tengah Tapi masuk? tak ingat Ustaz. Ya Allah, pun pernah dengar, tak ingat dia punya Tak ingat. Okey, tak apa. Okey, tak apa Kak. Tak apa, okey je Kak. Okey. Untuk memuji Allah, okey, Bunda Julia. Okey. Alright. Yang kedua, yang ketiga, Dia bersyukur Ustaz. Sebab dia bersyukur Allah Ta'ala telah masukkan roh ke dalam badan dia. Okey, baik. Itu Bunda Rosni sebab dia nak bersyukur. Okey, Kak Farhana nanti dia nak tambah lagi apa Kak? Sama nak kata nak bersyukur sebab Okey. dia tak ada nyawa. Okey.
Baik. Okey. Terima kasih kepada semua yang menjawab. Baik, sekarang ni Allah Ta'ala telah tetapkanlah peristiwa ni, iaitu Nabi Adam dia bersin, lalu dia pun sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada dua perkara dekat sini. Pertama, menunjukkan kepada kita Allah ciptakan bersin ini adalah sebagai protection. Okay, satu benda lah dari sudut perubatan. Mungkin ada ibu-ibu yang doktor kat sini. Kalau saya salah, betulkanlah. Bersin ni adalah sebagai satu protection, proses protection dalam tubuh manusia secara semula jadi. Okay, bila kita bersin saja sebenarnya itu adalah proses. Sebab itu kita sebut Alhamdulillah, kan? Sebab kita puji Allah Ta'ala ciptakan ada sensor dalam tubuh ni, bila bersinnya dia adalah sebagai isyarat, sebagai kita kata pelindung tubuh kita ni daripada dijangkiti oleh penyakit ke kuman dan sebagainya. Sebab bila kita bersin, kuman akan keluar, kan? Berjuta kuman yang akan keluar. Dan kita bersin tu mesti tutup mata. Saya pernah baca ada orang kata, cuba bersin buka mata. Tuan-tuan jangan buat pasal. Saya tak tahulah sejauh mana betulnya fakta. Kalau orang bersin buka mata ni terkeluar mata dia, saya tak tahu. Sebab bersin manusia ni dia boleh cecah 160 km sejam. Tapi yang saya tahu secara fakta perubatannya, kenapa Allah cipta bila bersin tutup mata? Sebab kuman yang keluar tu terlalu banyak dan dia sensitif dengan kornea mata ni. Kornea mata ni dia sensitif. Kalau kuman tu kena mata, mata akan kena infection. Sebab itu Allah cipta dia secara automatik. Bersin, tutup mata. Bersin, tutup mata. Okey. Adanya protection kepada kita. Okey. Itu pertamalah Allah nak tunjuk. Tubuh manusia ni ada kelemahan. Dia tak seperti mana malaikat. Dia tak seperti mana iblis yang dia daripada sekian-sekian yang prosesnya hebat lah, kan. Tetapi manusia ni dia ada kelemahan. Tetapi ada kelemahan, ada protection. Dan yang keduanya Allah nak tunjukkan. Kalimah yang pertama keluar daripada mulut Adam ni adalah Alhamdulillah. Okey, adalah kalimah Alhamdulillah. Itulah ucapan pertama Nabi Adam AS setelah diciptakan. Kalau ada orang tanya kita, apa ucapan pertama Nabi Adam setelah dia ciptakan? Kan? Sebab inilah ucapan paling rare kali. Jadi dengan adanya proses bersin tadi itu, maka Allah Ta'ala tunjukkan Adam memuji Allah Ta'ala. Kalau tidak macam tak ada sebab lah. Adam tiba-tiba Alhamdulillah, macam pelik, kan? Jadi adanya proses bersin tu, maka Adam memuji Allah Ta'ala setelah diciptakan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Faqala lahu tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah pun menjawab, Yarhamukallah. Iaitu Allah lah yang memberi rahmah kepada kamu. Allah lah yang memberi belas kasih kepada kamu. Okey, kalau bersin lebih 3 kali, itu penyakit lah. Itu kena double check. Ustaz, kalau ikutkan dekat sini, Allah meniupkan rohnya ke dalamnya. Yang pertama kali dilewati roh itu adalah daripada mata dan batang hidung. Adakah Allah tiupkan roh tu melalui mulut? Itu mana-mana hadisnya? Yang Ustaz tengah baca ni. Saya tengah baca. Yang kedua kan? Ada yang nombor 2 ni. Nombor 62. Ustaz 62. Kan dekat situ dia tulis itu. Kemudian Allah meniupkan rohnya ke dalamnya. Yang pertama kali dilewati roh. Okey. Itu hadis yang berikutnya ya. Betul, dia kata dia melalui mata dan batang hidung. Lepas tu terus bersin. Maknanya masuk ke mulut ke? Saya tak pasti. Saya kena check balik, nanti saya check balik. Nanti saya check balik. Dia dah baca ke belakang. Okey, tetapi sebenarnya ada satu hadis yang Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS ni fi sawarihi. Allah Ta'ala ciptakan Adam tu adalah dengan bentuknya. Dalam hadis sebut dalam bentuknya. Bentuknya apa ni? Ada orang kata dalam bentuk Allah. Ada yang kata dalam bentuk Adam. Macam-macam huraian ulama hadis lah. Adakah, kalau kita baca hadis lah, kenapa Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah tiupkan Adam dalam bentuknya, bentuk Allah. Sebenarnya bukanlah manusia ni diciptakan dengan bentuk Allah. Sebab ada yang berhujah, bila Adam ni diciptakan dengan tinggi dia 60 hasta, setinggi 10 tingkat bangunan, dia kata itulah ketinggian Allah Ta'ala. Salah kefahaman tu, salah. Okay, macam yang Bonek N sebutlah, adakah tiup dengan mulut? Saya kena semak balik hadis. Yang sebenarnya ada beberapa pandangan ulama. Kenapa Allah kata dia ciptakan Adam fi suwarihi, seperti bentuknya?
kat situ menunjukkan ada kata, para ulama kata Allah ciptakan Adam ni iaitu seperti mana sifat Allah. Maksudnya Adam boleh melihat, Allah pun Tuhan Maha melihat. Tapi penglihatan manusia tak sama dengan penglihatan Allah. Manusia mendengar, Allah pun Maha mendengar. Tapi pendengaran manusia tak sama dengan Allah. Macam itulah maksud dia. Jadi untuk persoalan bonding N tu saya kena tengok balik lah. Saya minta tak boleh nak jawab lah soalan bonding N ni. Boleh jangan tanya terus-terus macam ni. Bab macam ni kena banyak membaca sikit. Kan tersalah sebut nanti okay. Alright. Okay. Okay. Sebab Abu Naim tanya susah-susah ni, saya berhenti kat sini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah doa kita berjalan lancar dengan kisah sahih para Nabi yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Moga sekalian syarahkan Ustaz, memberi kita kefahaman, memberi kita manfaat kepada kita semua. Moga hadis ini menambahkan ilmu pengetahuan tentang kejadian Adam dan Hawa alaihissalam. Allahu a'lam. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Itu saya ucapkan terima kasih pada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah dan saya mohon Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekian baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Mohon saya buat sikit bahan kuliah petang ini Ustaz. Boleh. InsyaAllah pada kuliah Ansar kita bersama Ustaz Ilin Aminin dengan pengajian berkitab Misbahud Duja Syarah Syafi'in An-Najah. Pada pukul 8 malam kita ada dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah dengan Ustazah Misnah binti Miran. Pada pukul 9.15 kita ada tafsir Al-Quran bersama Ustazah Humaira binti Muhammad Saleh. Itu sahaja untuk hari ini. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua. Dan bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, taufiq kafarah dan soal as. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.